mungkin juga akan membawa Indonesia masuk ke dalam kancah tindakan bertindak ini sekiranya juga semakin hampir kepada Pulau Natuna. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas klaim Cina atas perairan Laut Cina Selatan. Kita tahu pemerintah Cina baru saja mengeluarkan peta terbaru yang mengundang kontroversi, karena peta itu mencaplok sejumlah kawasan negara lain, antara lain perairan Malaysia dan Filipina di Laut Cina Selatan. Klaim Cina itu sebetulnya sudah lama, yakni mengacu pada 9 garis putus-putus, tapi dalam peta baru ditambah 1 titik lagi sehingga menjadi 10. Tentu saja Filipina dan Malaysia mengirim protes atas klaim itu. Ada pembahasan yang menarik dari seorang pakar di Malaysia mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Ini adalah isu yang amat sensitif ya, kerana peta baru ini telah pun memasuki kawasan yang tidak sepatutnya. Selama ini kita ada beberapa kawasan tututan bertindih. Tetapi dengan peta ini dia merebak kepada kawasan yang lebih hampir dengan kawasan kita. Maknanya dia cuba menakluki kawasan ekonomi eksklusif Malaysia di luar pantai Sabah, Sarawak dan juga Brunei. Dan saya juga bimbang dengan perkembangan ini kerana mungkin juga akan membawa Indonesia masuk ke dalam kancah tindakan bertindak ini sekiranya kawasan baru ini juga semakin hampir kepada Pulau Natuna. Yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan pengumuman. Agak menarik ya, pengumuman ini dilaksanakan beberapa hari sebelum mesyuarat ketua-ketua negara ASEAN yang akan berlangsung minggu depan di Jakarta. Nampaknya isu ini akan menjadi salah satu topik hangat perbincangan yang akan bermula pada hari Isnin dengan mesyuarat ketua-ketua mesyuarat menteri-menteri luar, dan sekarang ini juga akan berlangsung mesyuarat pegawai-pegawai kanan ASEAN. Diikuti dengan mesyuarat ketua-ketua negara dan juga ketua negara dengan ASEAN dengan rakan-rakan dialog termasuk China. Jadi saya rasakan ini adalah satu provokasi yang dilakukan oleh China, mungkin secara tidak sengaja, hampir dengan mesyuarat ketua-ketua negara ASEAN. Yang ketiga, saya menyokong tindakan pihak Kementerian Luar iaitu telah pun mengemukakan nota bantahan kerana di bawah Undang-Undang Antarabangsa kita perlu mengemukakan bantahan di bawah prinsipal ataupun doktrin of persistent objectors. Maknanya kita perlu sentiasa membantah perkara yang kita tidak sukai ataupun tidak bersetuju. Dengan itu, China, walaupun China memasuki kawasan itu, meletakkan di dalam peta negaranya, tetapi perkara itu adalah sebelah pihak sahaja, tidak perlu maknanya tidak di-recognize ataupun diakui oleh negara lain. Dan perkara ini sebenarnya perlu dibawa kepada pihak berkuasa yang berkaitan dengan isu lautan di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk diberikan pengiktirafan. Kalau tidak, ialah sekadar peta yang dipaparkan oleh China dan tidak memberi apa-apa kesan. Cuma kesannya ialah kita akan lihat aktiviti-aktiviti yang lebih meluas melibatkan Coast Guard ataupun pengawal pantai China dan juga nelayan-nelayan China yang mungkin bukan nelayan lah sebenarnya, tetapi golongan militer yang berupa sebagai nelayan China yang akan memasuki kawasan bukan sahaja kawasan yang dituntut, tetapi juga memasuki kawasan eksklusif, zon ekonomi eksklusif Malaysia yang memang dimiliki oleh Malaysia mengikut Undang-Undang UNCLOS. Begitulah guys klaim Cina di perairan Laut Cina Selatan. Dengan klaim tersebut, perairan Cina juga akan semakin mendekati perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dalam hal ini, sikap Indonesia pun jelas dan sudah dinyatakan berkali-kali. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, penarikan garis seperti itu harus sesuai dengan konvensi PBB mengenai hukum laut. Yuk kita lanjut lagi ya. Prof tadi menyebut mengenai sidang kemuncak ASEAN yang bakal berlangsung pada Isnin depan, dan Prof sendiri berada di Jakarta pada ketika ini, dan sudah pasti ini akan menjadikan isu ini lebih besar lagi dalam konteks negara ASEAN dan juga rakan dialog seperti China. Malah
Amerika Syarikat nanti. Difahamkan naib Presiden Amerika Syarikat juga akan menghadiri juga mesyuarat itu. Sejauh mana isu ini akan mungkin lebih mendominasi perkara di sidang kemuncak ASEAN dan juga bagaimana China memainkan peranan dan juga ASEAN itu sebagai seluruh negara yang satu gagasan yang besar. Kerana ini sudah pasti berkait juga dengan Vietnam dan juga Filipina yang sebelum ini juga berhadapan dengan situasi yang sama dan juga membawa isu ini dengan ke muka pengadilan yang lebih besar. Bagaimana kita menjangkakannya pada minggu depan dalam konteks ASEAN, Prof? Yang pertama ialah berkenaan dengan perbincangan di dalaman ASEAN. Maknanya melibatkan cuma menteri-menteri luar, pegawai-pegawai kanan menteri luar dan juga ketua-ketua negara ASEAN. Kerana selama ini ASEAN cuba mengemukakan Code of Conduct in the South China Sea seperti yang telah dibincangkan di beberapa mesyuarat, termasuk pertama kali di Cambodia pada 2012. Dan pihak China mengambil langkah iaitu isu ini bukanlah isu ASEAN tetapi merupakan isu negara-negara ASEAN secara berasingan dengan China. Itu langkah China, tetapi dari segi ASEAN isu berkaitan dengan Laut China Selatan ini adalah isu ASEAN. Dan isu ini saya rasa bukan sekadar akan dibincangkan di dalam mesyuarat pegawai, mesyuarat menteri luar dan juga ketua-ketua negara, tetapi akan juga dimasukkan di dalam rancangan vision ataupun visi ASEAN selepas 2025. Kerana visi komuniti ASEAN sekarang ini akan berakhir pada 2025. Ini akan menambahkan perbincangan, akan melibatkan satu perdebatan dan juga perbincangan yang sudah tentu hangat dan panas melibatkan pakar-pakar keselamatan ASEAN. Yang kedua, isu ini saya rasa akan dibawa oleh ASEAN di dalam perbincangan dengan China. Akan ada satu dipanggil ASEAN Plus One melibatkan ASEAN dan China, dan ini sudah tentu akan dimasukkan di dalam agenda. Dan yang kedua, juga akan dimasukkan kemungkinan di dalam agenda ASEAN Plus One melibatkan Amerika Syarikat, Australia, New Zealand, India dan sebagainya, kerana India juga akan hadir dan kita nampak peta itu juga masuk ke dalam wilayah India. Beberapa bandar di India telah pun diberikan nama China. Dan seterusnya saya bahawa terdapat pergerakan tentera laut melibatkan 4 kuasa besar, the Quads di dalam kawasan Laut China Selatan ini akan bertambah, dan ini sudah tentu akan memberikan tekanan kepada pasukan ketenteraan, kepada pakar-pakar keselamatan dan juga akan memberi tekanan kepada nelayan yang mencari makan di dalam kawasan Exclusive Economic Zone tersebut, dan juga akhirnya akan juga menyebabkan kemungkinan gangguan kepada kegiatan oil and gas, industri minyak dan gas negara. Jadi ini adalah isu yang besar yang harus dibincangkan untuk dengan segera dan akan memakan jangka masa yang lama. Begitulah guys, tampaknya China sedang melakukan provokasi di Laut China Selatan. Hal itu juga berkaitan dengan gesekan antara China dan Amerika Serikat. Kita tahu baru-baru ini Amerika juga sedang memperkuat militernya di Filipina. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.